Hai, Assalamualaikum. Ada bersama saya lagi Chef Zam. Kali ini saya menampilkan resepi yang mudah dibuat. Memang kegemaran ramai dan yang paling penting, resepi ni you all boleh masak banyak sikit, lepas tu freeze. Dan bila freeze tu buat bekal pergi kerja boleh, buat bekal untuk anak sekolah boleh, laki nak pergi ke rumah madu pun boleh juga. Biasanya makaroni bakarnya kita pakai makaroni lah. Ya, tapi hari ni saya tak pakai makaroni. Saya pakai ini dia pasta bentuknya. Pasta ni kita panggil fusilli. Kalau anda nak tahu, pasta ni ada lebih daripada 400 jenis. Pasta macam-macam bentuk, macam-macam pesen. Hari ni apa kata kalau kita berkongsi satu resepi yang macam saya kata tadi. Fusilli bakar ala Chef Zam. Sekali aku nak buat mana pun. Okey, untuk resepi ni anda tengok macam-macam bahan yang saya gunakan ni. Kita ada bawang merah. Kalau you tak nak pakai bawang merah, nak pakai bawang besar pun boleh juga. Tapi ni macam besar-besar sikit. So, saya potong dulu kerana saya nak tumbuk. Ini kita nak buat ala-ala Melayu sikit. Kalau tak nak tumbuk, you nak pakai chopper tu. Modem beli kat shopping online banyak kat rumah, tak apa. Ada, boleh je. Kalau tak nak, kalau saya nak pecah-pecahkan aja, saya pakai tumbuk je. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lesung beli kat Surabaya rasanya. Gigih. Angkat naik kapal terbang. Berat ke berat lah. Sebab dalamnya kalau you tengok lesung ni, dalamnya tajam. Jadi banyak boleh tumbuk. Okey, saya tumbuk ni dia pecah-pecah sikit je. Supaya dia release dia punya flavor, dia punya aroma tu. Okey, tak mau hancur sangat pun tak apa. Tapi kalau you nak hancur, boleh je sekejap. Masuk ngecip mata. Percik lah mata pun. Tumbuk bawang biasalah duduk kat rumah kan. Okay, ambil halia sikit dalam seinci 2 gitu. Potong-potong-potong macam ni leburkan sekali. Bersama dengan bawang putih. Jadi tumbuk. Macam tu. Okey, hancur-hancurkan je. Tapi halia tu kalau boleh nak hancur-hancurkanlah sikit. Sekarang berdengung kena gigitan. Okey, kalau you nak letak cili padi sikit pun boleh. Kan? Pedal je lah. Kita buat dia, bukan dia buat kita kan. Oh, lengoh weh. Lengang. Orang tu kata lengang. Oh. Okey, sementara tu kita panaskan minyak lah. Tumbuk. Dah. Tak payah lumat now. Lepas tu, kita ambilkan minyak masak. Tengok cantik tak? Saya punya gelas minyak ini sebenarnya beli ke mana hari tu tak ingat dah. Letak macam tu. Dan kita nak kaut lah, kita nak tumiskan bawang ni. Resepi ni memang orang kata kalau di kalangan masyarakat Melayu amat popular. Makaroni goreng masa saya kecil-kecil dulu memang dah terkenal sangatlah makcik-makcik buat parti Tupperware ke parti apa kan hidang makaroni goreng. Ala-ala stylo sangatlah masa tu. Jadi kegemaran sampai sekarang kerana benda ni senang dibuat dan tak mahal sangat. Budak-budak pun suka makan, orang tua pun suka makan. Tuang. Wangi. Tumis sikit supaya buang maung dia tu tak perlu garing. Setengah orang suka letak cilibur sikit. Boleh kita ciliburkan dia supaya dia rasa pedas sikit. Tengok saya tumbuk bawang ni dia tak berapa hancur. Jadi besar-besar macam ni. Jadi bila kita gigit fusilli pasta ni, dia lembut. Bila kita gigit bawang tergigit sikit, bawang dia dah lunyai, dah lemau sikit. Lepas tu dia keluarkan rasa manis. Sedap. Jadi orang kata a different kind of eating experience. Okey, sementara itu lecur-lecur sikit. Keluarkan dia punya rasa manis. Hilang dia punya maung tu, kita potong sayur lain pula. Saya pilih resepi ni kenapa tahu? Kalau dulu kita work from home pun buntu nak masak apa tiap hari kat rumah kan. Tapi sekarang orang dah mula keluar. Dah boleh bekerja, boleh masuk office. Kalau tiap-tiap hari nak makan kat luar, dah bertahun-tahun kerja nak makan kat luar kan bosan. Alih-alih nasi campur kan. Kalau dulu nasi campur murah. Sekarang nasi campur dah tak murah dah. Yelah ayam sampai RM7, RM8, RM9 sekilo.
Kalau apa ni kita spend nasi campur 8, 9, 10 ringgit kita seorang yang makan. Ni kita tambah sikit lagi bajet, satu family boleh buat bekal. Kan? Tak habis pun boleh kita freeze. Kita freeze boleh makan seminggu, 2 minggu kalau kita simpan dari elok boleh tahan. Suka hati nak letak apa dalam tu sayur dia ni. Carrot boleh, nak letak celery boleh ni. Lepas tu saya pakai Holland onion sikit untuk bagi crunch, kita tutup lapi. Lepas tu kita ada batang saderi. Batang saderi ni sebenarnya banyak khasiat, boleh buat jus, boleh buat apa. Dan it gives a very good crunch. Dia bagi tekstur yang terangup. Dan pada masa yang sama, dia bagus untuk turunkan, orang kata, kalau tak silap saya dah tinggi kot. Kalau tak silap lah. Ni celery kalau muda, atas macam tu pun sedap. Kita nak masukkan daging cincang. You boleh gunakan daging lembu boleh, nak pakai kambing boleh, nak pakai ayam pun boleh juga. Ada yang tak boleh makan kambing, tak boleh makan daging lembu, pakai ayam, bubuh je. Tengok ni saya beli yang frozen. Yang lebih afdol kalau you all beli sendiri daging, lepas tu kisar sendiri. Kalau daging yang kita kisar sendiri, kita tahu berapa persen fat ataupun lemak yang kita nak ada dalam kandungan daging cincang kita tu. Orang kita asal daging cincang beli je bedal. Okey, daging cincang ni kalau you all nak kecil-kecilkan pun boleh, kalau nak besar-besar pun boleh. Macam ni saya nak besar-besar sikit supaya bila kita gigit nanti terasalah dagingnya. Dan kita masukkanlah veggie yang keras dulu. So carrot dulu dengan onion dan celery. Senang resepi ni, lebur je. Kan? Kalau ada batang murunggai, boh je lah. Biar lembut, biar dia lemau. Masa kita masak dia, kita tumis dia, dia akan keluarkan rasa manis, dia akan keluarkan aroma dia. Sedap. Dan kat belakang rumah itu saya tanam pokok kari, beli anak dia si kecil je. Anak dia dulu RM6 ke RM9 itulah. Sekarang dah tinggi gini dah. Ni tadi kita petik yang kita petik yang daun-daun muda ni kan. Daun muda ni letak. Dah keluar dah baunya. Semerbak terus letak daun kari. Nak kasih dia lemau, nak kasih dia lembut, elok-elok, kita tutup. Mana dia tutup aku? Kita tutup kejap supaya dia masak dalam buat dia sendiri. Sementara tu tunggu dia lemau. Ni saya jumpa murah tengah sale lagi tu berapa tak tahulah. Kalau kadang-kadang pergi supermarket dia tak berapa elok sikit, tak apa. Kita trim it off macam tu. Ni bagi rasa manis dia sedap. Lepas tu dia bagi crunch. Sedap ni. Okey, kita potong separuh. Letak separuh dalam, ada banyak veggie dalam tu. Potong. Macam tu. Tengok dia dah lemau. Ya Allah, wanginya bau. Dia dah mula lembut sikit. Kita masukkanlah lada benggala ni, Hana. Okey, ramai anak-anak, ada budak-budak kecil, dia tak suka makan veggie, tak suka makan sayur. Salah satu trik untuk dia makan sayur adalah gunakan sayur-sayuran dengan warna yang terang-terang macam gini. Macam trik sikit lah. InsyaAllah akan terberdaya. Sekejap, tutup lagi. Sini saya ada fresh shiitake mushrooms. Boleh juga pakai shiitake mushroom. Macam episod lepas, episod keempat rasanya, saya kata nak pakai mushroom jangan dicuci. Kalau kita beli mushroom yang segar, jangan cuci kerana PL dia macam sponge. Kalau kita cuci dengan air, dia akan serap. Air tu lepas tu dia tawar hebeh. Because mushroom punya rasa is very earthy. Lebur. Lepas tu kita nak melesiakan dia, of course lah kita kena ada serbuk kari daging. Serbuk kari daging, setengah orang suka campur air dulu. Tak nak campur air pun tak apa. Lebur habiskanlah. Tak payah nak tumbis sampai pecah minyak. Kenapa? Biasanya kalau rempah, wanginya. Biasanya kalau rempah-rempah kari ni, sebelum diorang kisar, diorang sangai dulu dah, ataupun diorang bakar dulu. Jadi dah tak perlu nak bakar lagi, dah tak perlu nak sangai lagi dah. Kecuali kalau kita gunakan whole spices.
biji ketumbar, jintan manis, jintan putih segala apa. Kalau kat rumah kita nak sangai, nak kisar sendiri, kita sangai dulu. Tengok, meriah tak? Kita letak garam. Kata masin pula sekarang. Ini aku. Jadi untuk pastikan yang rempah kari kita tadi tu sebati dengan veggie, bubuh air sikit. Siapa kata masak susah? Masak senang sebenarnya. Dia bergantung kepada kreativiti kita. Lepas tu nak memeriahkan lagi suasana, saya letakkan sikit. Ini saya ada lebihan sebenarnya. Lebih sour cream. Sour cream dengan plain yogurt. Ada lebih yang dalam fridge tu daripada duduk je kat situ tak ada orang makan, aku leburkan dalam sini dah. Jalan. Remember, ini kita buat dia, bukan dia buat kita. Ini akan memberikan rasa lemak-lemak sikit. Sebab saya pakai yogurt dengan saya pakai sour cream tadi, dah tak perlu asam jawa ataupun asam keping ataupun limau. Jadi kita rasa ni. Masak, macam saya kata, confident kena ada tapi jangan overconfident. Tak sedap. Bismillah. Dah, dah. You perhatikan, tadi saya tak hancurkan daging cincang tu sampai betul-betul. Jadi, sampai betul-betul hancur. Jadi, dia ada pieces kat situ. Bila kita gigit, adalah tekstur daripada daging cincang tu. Next, ambil pasta yang kita dah rebus ni. Kalau nak pakai yang putih pucat lesi macam gini pun boleh. Kerana dah ada veggie yang colourful. Ataupun nak beli yang 3 colour ni pun boleh juga. Dan kita letakkan. Bismillah. Letakkanlah pasta ni. Nah. Next. Nak tuangkan. Nah. Tengok lauknya banyak. Ini lauknya tau. Lauknya banyak. Okey, masa kita rebus pasta, pastikan satu, airnya banyak. Banyak penuh periuk. 3 suku periuk. Lepas tu, letak garam banyak supaya rasa air tu macam rasa masin air laut. Satu lagi, jangan letak minyak kerana anda hanya akan membazir. Kerana minyak sifatnya ringan. Dia akan float, dia tak akan melekat daripada pasta juga. Apa yang penting masa you boil pasta, masa mula-mula letak pasta tu kacau supaya dia tak melekat di bawah. Lepas sejat tu, lepas keluarkan pasta dari air rebusan tu, toskan elok-elok, barulah letakkan minyak kalau perlu. Kalau tak mau bagi dulu melekat, selain pada letak minyak, basuh pasta tu dengan air sejuk sampai buang kanji-kanji tu. Kita meriahkan lagi dengan daun bawang. Nak letak daun sup pun boleh, nak letak daun kucai pun boleh, jangan diketumkan sudah. Kan? Ketum kecil-kecil pun boleh, besar-besar pun boleh, suka hatilah. Nak makan tekak sendiri dekat family kan, nak bawa bekal pergi kerja. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok. Dia tambah lagi flavor, tambah lagi aroma. Lepas ni kita nak bake. Kalau kita bake macam ni, dia tak akan bersatu. Dia akan pecah-pecah berderai-derai. Macam mana nak satukan dia? Kita ambil telur 2 ke 3 biji ke. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu pukul. Dan kalau you all suka, ni saya ada some cheese. Kita crumblekan cheese ke dalam. Lepas tu kalau you all suka, bubuhlah dari hitam. Nah, ada hitam boleh, ada putih boleh. Nak tumbuk sendiri kalau tak nak beli yang macam gini. Ni orang malas. Beli pulas je. Kan tumbuk je lah sendiri, sangai kejap. Cheese ada hitam dengan telur. Pecah-pecah tak apa. Dia ketul-ketul sikit ni no hal. Okey. Satu, pastikan bahawa ini tak terlalu panas. Kalau terlalu panas, bila kita tuang, dia jadi telur kocok. Kita tak mau jadi telur kocok, jadi kita sejukkan sekejap. Tuang je macam tu. Nah. Riah. Dan kita gaul. Gaul. Godakkan. Pastikan telur ni semua kena dengan pasta, dengan veggie, dengan daging, dengan apa yang ada dalam bowl ni lah. Supaya dia pegang. Nanti bila kita bake, bila temperature naik, naik.
lebih temperature naik lebih pada 60 degree Celsius, dia akan start ada protein dalam telur tu akan mula masak ataupun dia panggil coagulate. Bila coagulate tu dia akan bersatu. Dia akan pegang. Lepas itu, ni dia. Ini dah lomo margarin ke butter ke minyak sapi cukatin korang lah. Bubuh. Ini saya beli kat London dulu masa study berapa pound je, murah je. Tapi sampai hari ni berbelas tahun dah masih boleh pakai. Dah. Dah. Ini kalau you tengok tebal, kan tebal. Lepas tu isinya banyak dan kalau you nak pakai lebih besar lagi untuk nipiskan, bekas lebih besar pun boleh. Tengok dah siap macam itu. Suka hati. Nak tabur cheese ke atas, tabur. Nak tabur apa benda, breadcrumbs ke atas pun boleh tabur breadcrumbs. Sebab pasal ni kering sikit, jadi kita nak tambahkan dia punya moisture supaya tak terlalu kering. Tuang je susu sikit. Jangan risau, kerana pasta ni sifat dia akan absorb. Dia akan absorb cecair. Jadi tak adalah kering kontang. Saya bubuh butter. Ini butter, salted butter saya pakai supaya lebih meriah suasana raya, senang pergi IJN cepat sikit. Dah. Lepas tu kita ambil, kita bake dia pada 180 darjah Celsius selama 30 minit hingga 40 minit. Tengok dia punya kadar kepanasan oven anda. Bismillahirrahmanirrahim. Dah masak dah. Tik oven aku. 35 minit. Alhamdulillah. Semerbak dunia. Bau rempah kari, bau daun kari, bau segala bau lah. Tengok, sudah siap. Bila nak masak ni, jangan terus potong. Biarkan dia settle macam kita buat nasi juga. Macam kita masak nasi minyak ke nasi apa. Bila dah rice cooker tu tak, jangan terus buka cedok, dia tak cantik. Orang Terengganu kata biar dia sering dulu. Sering dulu maknanya dia sejuk, dia settle down, dia turun sikit. Lepas tu dia absorb semua flavor tu, barulah dipotong. Kita rehatkan sekejap. Lepas tu saya nak tunjuk macam nak potong. Nak letak amat. Dah siap macam gini. Dah settle down dah 10-20 minit. Kita tengok boleh potong berapa. 1, 2, 3, 4, 5. 10 portion. Cantik. 10 portion. Kalau nak makan lebih sikit, bedala tebal sikit. Jadi kita potong. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Ini boleh freeze. Macam saya kata tadi. Boleh freeze. Jangan risau, jangan segan. Seminggu dalam peti sejuk pun tahan. Bubur dan tomato, so ada crunch sikit daripada salad tu. This is a complete meal. Lepas tu, kerana takutlah tawa, tak ada selera makan. Hari tu saya dah bukan promote, saya dah kongsikan LE Lace ni daripada Sime Darby. Dia adalah red palm fruit oil kaya dengan vitamin E dan juga beta carotene yang sesuai cantik kulit. Dan kalau suka nak berah limau nipis pun tak apa, lemon pun tak apa. Sini saya ada balsamico, ini cherry punya balsamic vinegar. Balsamic vinegar daripada buah cherry, saya dapat daripada London dulu. Dia memang kau sangat. Hitam, sikit-sikit dah. Benda mahal sikit-sikit dah. Then ambillah, pergilah petik daun kari yang muda-muda tu. Boleh jadi ulam. Tak semesti pakai parsley. Parsley tahun berapa orang tak pakai parsley dah. Cantik. Jangan lupa kalau anda nak lagi banyak resepi, subscribe, like dan share YouTube channel saya Dapur Chef Zam. Kerana dalam tu macam-macam resepi. Yang pentingnya sedap. Selamat mencuba.